Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin, muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada pagi ini saya ingin berkongsi satu tajuk, iaitu tuduhan menokok tambah syahadah atau kita yang tak faham nahwu bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Secara umumnya, semua umat Islam faham bahawa kita sekarang ni berada di akhir zaman di mana banyak berlakunya berbagai fitnah yang boleh dikatakan telah sampai kepada kemuncaknya, dan kita umat Islam menghadapi berbagai-bagai ujian yang sangat-sangat dahsyat dan luar biasa. Di zaman ini jugalah banyak berlakunya ajaran-ajaran sesat dan juga banyak berlakunya tuduhan-tuduhan sesat sama ada ke atas individu atau jamaah yang sebenarnya tidak sesat. Saya ulang lagi sekali. Zaman kita lah ni, banyak berlakunya ajaran sesat, tidak dinafikan. Dan dalam masa yang sama, banyak juga berlaku tuduhan sesat. Bukan betul-betul sesat. Yang benar dianggap sesat. Jadi, ianya adalah tuduhan sesat. Sama ada ke atas individu atau jamaah yang sebenarnya tidak sesat. Sila ambil perhatian. Di akhir zaman ini, iaitu zaman kita ni lah, penguasaan ke atas ilmu-ilmu Islam sangatlah berkurangan sehingga sukar untuk mencari ulama yang benar-benar menguasai ilmu agama secara menyeluruh dan mendalam. Tanda-tanda akhir zaman sebagaimana yang saya selalu sebutkan adalah seperti berikut. Saya tak mahu setiap satu saya mengeluarkan dalil, setengah orang tu bersungguh-sungguh dia, beria-ria dia nakkan dalil. Tetapi setelah diberi dalil tak beriman juga, tak percaya juga. Yang pentingnya apa yang saya kata itu berbetulan, benar dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya ingin mengulangi bahawa tanda-tanda akhir zaman seperti yang saya selalu sebutkan. Yang pertama, Islam itu pada asalnya dagang atau pelik atau ganjil, dan Islam akan kembali pelik di akhir zaman kita ni. Jadi kena fikir secara serius dan mendalam. Yang keduanya, orang yang memperjuangkan Islam yang benar itu dianggap sesat. Dan yang sesat dianggap benar. Sudah pun berlaku di mana-mana saja. Banyak dah berlaku. Yang ketiga, memperjuangkan Islam tulen, yakni Islam yang sebenar, bagai menggenggam bara api. Mana kalau tak betul-betul pegang agama ni, dia akan terlepas. Kalau nak genggam pula, macam bara api, panas. Banyak ujian, banyak tomahan, banyak tuduhan. Lagi yang keempat, hadis menyebut mafhumnya bahawa di akhir zaman ini ahli ibadah rata-rata jahil dan ulama'nya kebanyakannya fasik. Dan saya suka memberitahu bahawa ulama' yang sebenar itu dia tidaklah merasa dirinya ulama'. Sesiapa yang merasa dirinya ulama', sebenarnya itu bukan ulama'. Sebenarnya, orang yang mengaji atau belajar ilmu tauhid peringkat tinggi, kalau ia merasa dirinya baik, itu maknanya dirinya jahat. Bahkan wajib bagi setiap orang Islam, wajib bagi kita semua yang mengaku beragama Islam untuk mengaku diri kita ini banyak salah, banyak dosa terhadap Tuhannya. Dan inilah disebut sebagai rasa kehambaan. Setelah memahami gambaran yang disebutkan tadi, barulah kita pergi kepada tajuk sebenar, iaitu menuduh perkara yang tidak sesat sebagai sesat. Atau lebih spesifik lagi, tuduhan tokok tambah syahadah yang sebenarnya bukan tokok tambah pun. Itu sebab itu saya sebutkan tadi, tuduhan menokok tambah syahadah atau kita yang tak faham nahwu bahasa Arab. Oleh kerana kuliah ini agak ilmiah, jadi kepada sesiapa yang menonton dan mendengar video ini,
Sekiranya tidak faham, bertanyalah pada orang yang arif. Bertanyalah kepada yang ahli di bidangnya dan jangan melulu membuat tuduhan sesat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'zuna al-mu'minin wal mu'minat bi khairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan orang-orang yang mengganggu serta menyakiti orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak tepat dengan sesuatu kesalahan yang dilakukannya. Mana tuduhan tadi? Maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Kalau tak taubat, kalau tak kembali ke pangkal jalan, kalau tak minta maaf, mereka nanti insya-Allah akan dicampakkan ke dalam api neraka Allah yang sangat dahsyat. Yang kedua, kata Nabi SAW, ayyuma rajulin qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, mana-mana orang yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, contoh, maka jatuhlah kafir itu sekiranya apa yang dituduh itu adalah tidak benar. Atau dengan perkataan lain, mana-mana orang yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka jatuhlah kafir itu ke atas salah seorang daripadanya. Kita kata orang tu jahat, orang tu tak jahat, balik pada kita. Kita kata orang tu munafik, kalau orang tu tidak munafik, balik kepada kita. Kalau kita kata orang itu kafir, orang tu tak kafir, maka kembali kepada kita. Kalau dah kahwin, bercerai dengan isterinya. Bahaya tu. Hari ni banyak ni yang menuduh kafir sewenang-wenangnya, ikut suka dia je. Sedangkan ilmu dia pun tak tahu mana. Dalam mana-mana wirid atau zikir, saya sebutkan ini sebagai satu contoh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq, Umarul Faruq, Utsmanul Barur Rahim, Aliyun Adududdin, Muhammad al-Mahdi, khulafa'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, aku menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah, dan aku menyaksikan bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar yang benar. Umar yang memisahkan antara hak dengan batil. Osman yang berbakti lagi pengasih. Ali sebagai penyangga ataupun lengan agama, penguat agama. Muhammad Al-Mahdi, semuanya adalah khalifah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini saya nak bahaskan dari segi nahu, dari segi bahasa Arabnya. Yang disebutkan tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ini disebutkan syahadah, merupakan jumlah fi'liyah, iaitu ayat yang dimulakan dengan fa'il, iaitu perbuatan. Asyhadu, aku naik saksi atau aku menyaksikan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq hinggalah khulafa'ur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan jumlah ismiyah, satu ayat yang bermula dengan isim ataupun nama, atau disebut juga sebagai jumlah mubtada khabar. Atau dalam bahasa Melayu atau bahasa Malaysia kita sebut sebagai subjek dan predikat. Kemudian kalau kita perhatikan, saya ulangi semula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadah. Mengucap dua kalimah syahadat bahasa kita. Abu Bakar As-Siddiq, Umarul Faruq, Utsmanul Barur Rahim, Aliyun Adududdin, Muhammad al-Mahdi, khulafa'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkataan ini iaitu sebelum perkataan Abu Bakar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Full stop. Jadi sebelum perkataan Abu Bakar tidak ada huruf waw
atau waw ataf. Ataf ni penyambung dan. Misal kata ni contoh bahasa mudah. Nak bagi faham, nanti kamu pergi kedai beli gula kata mak, beli tepung dan jangan lupa beli, contohnya beli beras. Itu contoh. Jadi dan itu namanya huruf ataf. Kalau ada huruf waw sebelum perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ada huruf waw sebelum perkataan Abu Bakar As-Siddiq, bolehlah dikatakan syahadah itu bersambung dengan ayat Abu Bakar As-Siddiq hingga akhir. Tapi persoalannya di sini tidak ada huruf waw. Waw ataf tu tidak ada. Seterusnya, sekiranya ada huruf waw sekalipun, kalau ada waw tapi tak ada waw situ, kalau ada huruf waw sekalipun sebelum perkataan Abu Bakar, belum boleh lagi dikatakan secara muktamad bahawa ayat syahadah tadi, sekiranya ada huruf waw sekalipun sebelum perkataan Abu Bakar, belum boleh dikatakan lagi bahawa ianya merupakan sambungan atau tambahan syahadah. Kerana apa? Kerana waw di situ adalah wawul ibtida', iaitu waw permulaan ayat. Kesimpulannya, di mana logiknya syahadah itu bertambah? Sepatutnya kekeliruan ini tidak berlaku sekiranya kita benar-benar memahami nahu atau tata bahasa Arab. Sesungguhnya kalimah atau perkataan Abu Bakar As-Siddiq, Umarul Faruq, Utsmanul Barur Rahim, Aliyun Adududdin Muhammadin al-Mahdi, Khulafa'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah untuk menegaskan tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yakni bahagian pertama dua kalimah syahadah, full stop, habis cerita satu bab, di mana semua orang Islam wajib mengucapkannya untuk mengesahkan Islam. Ini sepatutnya semua orang faham. Jadi keempat sahabat tadi diletakkan di bawah nama Allah dan Rasul, bukanlah untuk memanjang menambah kalimah syahadah, kerana bacaan lahiriahnya sudah membuktikan bahawa di antara dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini kalimah syahadah. Semua orang faham. Dan kalimah atau perkataan, kalimah itu bahasa Arab, bahasa Melayunya perkataan. Kalimah sahabat-sahabat itu tiada penyambung, tiada huruf waw tadi yang saya sebut. Artinya mereka benar-benar terpisah dan tersendiri sebagai ayat mubtada' khabar. Persoalannya, orang menuduh ini adalah ajaran sesat, diviralkan, disebarkan, maka inilah perkara yang tidak sayugia berlaku. Inilah fitnah yang paling besar di akhir zaman. Di antara fitnah-fitnah yang besar di akhir zaman inilah dia menuduh sesat kepada golongan yang tidak sesat. Satu tuduhan, bukan kecil tuduhan ni, tuduhan besar. Jadi di sini saya nak bahaskan secara nahu, tata bahasa, secara grammar, bahawa kalimah Abu Bakar tadi adalah marfu' dan bukannya maktuf, bersambung pada kalimah sebelumnya, iaitu kalimah syahadah tadi. Sebab kalau dia maktuf bersambung dan tadi, tentu tidak dibunyikan Abu, tetapi disebut Aba. Demikianlah lainnya. Contohnya macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, disebut Abu Bakar. Dia tak, kalau bersambung dia kena baca Aba Bakrin, Umara. Abu jadi Aba, Umaru jadi Umara, Utsmanu jadi Utsmana, Aliyun akan jadi Aliyah. Sepatutnya begitu. Tapi tidak berlaku begitu. Bacaannya tidak begitu. Jadi oleh kerana ungkapan tersebut tidak menggunakan tanda waw, jelaslah bahawa kalimah Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali itu adalah tersendiri, terpisah dari kalimah asalnya, dua kalimah syahadat. Artinya, ini kesimpulan besar, kalimah syahadat itu bukan bersambung, cuma mereka diletakkan bersama dalam satu kumpulan. Untuk apa tu? Menyatakan keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah. Dengan kata lain, kalimah syahadah itu tersendiri. Nama-nama sahabat pula tersendiri sebagai jumlah mubtada' khabar. Sebagai bandingannya, ini untuk memberi faham kepada orang yang menuduh sesat. Rakyat-rakyat pun yang tak faham ikut juga menuduh sesat. Bandingannya macam dalam satu bangunan, ada banyak bilik, ada banyak flat yang terpisah. Maka tinggallah di bangunan itu banyak keluarga sebanyak bilik atau flat yang ada. Adakah kerana mereka ini tinggal dalam satu bangunan, kita pun kata mereka semuanya satu keluarga?
Logikkah hanya kerana tinggal setempat mereka mesti satu keluarga? Maknanya sini, sebenarnya bagi orang-orang yang faham nahu bahasa Arab, ketika membaca tuduhan terhadap wirid atau zikir ini, mereka akan tersenyum sendiri dan akan berkata pada dirinya, si penuduh, orang yang menuduh ni, tak faham nahu bahasa Arab. Sedangkan mereka itu dikatakan sebagai ulama, memalukan diri. Memalukan diri sendiri. Ya, orang yang tidak faham tapi mengaku faham. Di antara lain lagi, tujuan zikir ini diamalkan adalah untuk menolak kefahaman atau keyakinan yang menganggap Sayyidina Ali saja yang layak menjadi khalifah Rasulullah SAW sebagaimana pegangan orang Syiah. Rumusan yang seterusnya, kekeliruan ini atau salah faham ini sepatutnya tidak timbul kerana orang yang nak membahaskan soal ini sepatutnya ilmu agamanya tinggi, faham tentang nahu bahasa Arab. Sebagai bandingan yang lain pula, dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir, semasa semayang, kita mengucap 2 kalimah syahadah. Bukan begitu tuan-tuan? Cuba recall semula. Kemudian kita terus baca selawat. Contoh, ini masa semayang lah, masa tahiyat awal dan tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi lepas kita mengucap tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sama dengan selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi apa bezanya bacaan yang tadi dengan yang mula saya sebutkan tadi? Bukankah itu pada lahirah jadi dianggap sebagai menambah syahadat? Tentulah bukan. Jadi yang dikatakan tokok tambah tadi memasukkan, ni contoh, dalam kalimah syahadah itu perkataan baru yang menjadikan kalimah itu lebih panjang dari asalnya. Dan memang dimasukkan dalam hati dia tu memang niat nak tambah. Untuk jadi syahadah tadi yang pendek tadi, memang niat dia untuk memanjangkan, bukan terasing. Contohnya, asyhadu an la ilaha illallah ar-Rahman. Kerana itu, pandangan dari ustaz-ustaz atau ulama Wahabi sepatutnya ditolak pada awal-awal lagi. Ditolak dari awal-awal lagi. Kerana mereka termasuk dalam golongan yang mana fahaman mereka bercanggah dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Bahkan akidah mereka atau tauhid mereka sangat boleh dipertikaikan, yang mana akidah mereka cenderung kepada fahaman musyabbihah dan fahaman mujassim. Ada pun hadis yang dikatakan dhaif, tetaplah hadis tersebut masih lagi boleh diamalkan kerana ianya berkaitan dengan fadilat atau kelebihan beramal. Ada pun perawi yang dikatakan dusta itu tidaklah boleh dikatakan sebagai hadis dhaif. Sebab hadis dhaif itu bukan di antara ciri-cirinya perawinya adalah pendusta. Hadis dhaif perawinya bukan pendusta, menipu. Kalau menipu itu bukan lagi hadis dhaif. Boleh jadi itu kita sebutkan sebagai hadis mungkar. Dan lebih teruk daripada itu. Dan yang berani mengatakan hadis dhaif itu biasanya adalah daripada golongan Wahabi, yang mana mereka ini selalu menyanggah pandangan ulama-ulama muktabar yang mengeluarkan hadis. Kerana itulah, sebelum membuat tuduhan, kita kena berhati-hati dalam menyatakan sesuatu itu bertentangan dengan akidah. Kerana risiko menjatuhkan hukuman sesat itu adalah berat. Jangan semudah-mudahnya. Tapi kita dapati dalam negara kita ini ada kedapatan ulama-ulama yang tertentu, ustaz-ustaz yang tertentu, ini mereka mudah-mudahnya untuk menyesatkan orang. Jadi kalau benar-benar sesat, tak apalah. Kalau benar-benar kafir, mengucap 2 kalimah syahadat. Islam semula. Kalau benar-benar sesat, diperbetulkan. Ini tuduh. Tuduh merosakkan akidah, tuduh sesat, disebarkan lagi. Orang pun percaya, padahal tak sesat. Ini tuduhan lah. Tuduh tambah syahadah, padahal bukan tambah syahadah. Kalau orang ngaji bab mubtada' khabar tadi, kalau orang faham
Apa makna mubtada tadi? Ismun marfu'un fi awali jumlah. Al-khabar makna ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada jumlah mufidah. Ataupun al-khabar itu ma yutamimu makna al-mubtada. Jadi kullu jumlah tatarakabu min mubtada wa khabar tusamma jumlah ismiyah. Jadi kalau tanya pada Ustaz Wahabi ni kita kena faham ni. Sebab Wahabi ni akan diperangi oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi akan serang ni Wahabi ni. Sebab Wahabi ni bagi saya lah golongan yang belagak. Belagak rasa hebat, belagak rasa betul. Menolak karamah, menolak ilham, menolak firasat. Konon-kononnya terima juga ilham. Konon-kononnya terima karamah, terima kasyaf. Tapi siapa dia tak terima. Dia tanya hujah gitu, hujah gini. Dia orang nak tolak. Jadi golongan yang hanya pada zahir sahaja. Ini yang banyak berlaku di Arab Saudi ni. Yang kononnya mereka ini mempertahankan sunnah Nabi. Hadis sahih. Hadis sahih memanglah bagus, memanglah betul. Kenalah sangat kena ikut. Tapi dalam masa yang sama Arab Saudi ni jadi boneka pula kepada Amerika. Inilah mak dia. There must be something wrong somewhere. Ada benda yang tak kena. Jadi ini saya bagi contoh yang kecil. Satu daripada isunya. Ada banyak lagi. Jadi setiap satu ni akan dibahaskan. Akan diberi jawapan. Sebab era sekarang ni era kebenaran. Semua orang buat silap. Semua orang buat salah. Jadi yang buat salah kena bertaubat. Kena merendah diri. Tawaduk. Kalau kebenaran kita ikut. Bukan kita menuduh ikut. Senang je kita nak tuduh orang tu sesat. Kita sebarkan pula semua sampai orang awam ni. Sebab ni akhir zaman. Orang awam ni banyak yang tak tahu apa. Dia orang banyak belajar ni berkaitan dengan yang fardu ain yang asas. Banyak bab apa tu, bab tajwid, bab fiqh, bab asas sifat 20. Jadi bab yang benda-benda yang teknikal, yang bahasan yang mendalam, yang menyeluruh ni dia orang tak tahu. Ikutlah konon-konon yang dikatakan ustaz tadi. Jadi kita pula merujuk kepada Ustaz Wahabi. Kalau merujuk pada Ustaz-Ustaz Aswajah, tapi dalam masa yang sama bukan bidang dia. Ilmunya tak mendalam. Tanpa akhir zaman ni orang pun tak reti nak bertawasul. Bertawasul pun dianggap syirik. Kalau Wahabi tu terang-terang lah mereka dah tolak tawasul. Ini Aswajah pun tolak tawasul. Macam mana? Ini dikatakan banyak ulama'nya fasik ni. Jadi setiap tuduhan sesat akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh itu, kita kena lebih berhati-hati. Jangan mudah nak sesatkan orang. Sehingga diri pun tak rasa bersalah. Mahkamah akhirat nanti akan mendedahkan, membongkar segala kesalahan kita termasuk dalam hati kita. Segala isi hati kita. Jadi, saya ingin tegaskan sekali lagi, jangan mudah menjatuhkan maruah seseorang tanpa alasan yang kuat. Ini belum lagi isu-isu yang berkaitan dengan menentukan Imam Mahdi. Persoalan tawasul, yakazah yang akan saya jawab dari masa ke semasa. Itu adalah persoalan khilafiyah. Apa makna khilafiyah? Ada ulama' terima dan ada ulama' menolak. Jadi bila khilafiyah, tidak bolehlah satu pihak membid'ahkan, menyesatkan pihak yang lain, mengatakan sebagai bid'ah dolalah. Kenalah bertolak ansur, hormat menghormati, berfikiran terbuka, broad-minded, jangan meletah, jangan emotional, serta berat sebelah. Apalagi, lebih-lebih lagi dalam menghukum sesat sedara se-Islam. Kerana itu, sebelum menyalahkan pendapat orang lain, perlu meneliti serta menganalisa hujah secara terperinci dan adil. Maknanya, kenalah sama-sama mana-mana pihak niatnya untuk mencari kebenaran. Akur kepada kebenaran. Bukan sudah ada dalam akalnya, iaitu mindset untuk mengatakan dirinya benar dan senantiasa benar. Jadi, berdasarkan persoalan yang saya sebutkan tadi, berkaitan dengan wirid tu ada syahadah dan dikatakan ada tambahan syahadah padahal bukan. Jadi bagaimana kita nak minta maaf tu? Berani ke? Malu ke? Malu dengan manusia. Sebab itu tuan-tuan, era sekarang ni era pendedahan. Yang benar, insya-Allah benar. Yang salah, salah. Ini banyak lagi. Kalau ini pun dah ada jawapan yang rakyat tak tahu, orang tak tahu, tiba-tiba telah didedahkan.
Kalau ikut logik akal kita, bermakna ada benda-benda lain ni kalau nak dibahaskan, insya-Allah benarlah. Dia mana boleh kebenaran itu 90% benar. Yang ni je, 2-3 perkara ni je salah. Itu bukan benar lagi. Dia kalau yang katakan jamaah kebenaran benar, semuanya benar. Dalam semua aspek semuanya benar. Soal dalam jamaah kebenaran tu ada buat dosa, itu lain, tu bab lain. Siapa buat dosa itu proses, tidak kena taubatlah. Tapi makna jemaah kebenaran, yang ni betul, ni betul. Ada 100 perkara, 80% betul. 90% betul. Ada 10%-nya tak betul. Maka ini jemaah kebenaran. Tidak. Jemaah kebenaran itu macam menentukan ciri-ciri Imam Mahdi. Mesti 100% benar. Semuanya benar. Macam ni lah. Menuduh, yang ni tak betul. Padahal, sebenarnya benar. Dia yang tak faham. Dia yang tidak meneliti. Itu jam itu conclusion. Membuat tuduhan melulu. Jadi berapa ramai orang yang menuduh sesat kepada golongan atau individu yang tidak sesat. Jadi barulah menepati hadis Nabi kata di akhir zaman, orang yang benar dianggap sesat. Orang yang sesat dianggap benar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.